وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang sekalian, kita berbicara tentang tajuk yang ke-174, di mana kita diajar supaya memperbanyakkan membaca dan banyakkan merenung dalam hidup kita untuk kitanya menghilangkan rasa sedih dalam kehidupan ataupun tekanan dalam kehidupan yang kita lalui. Apabila kita banyak membaca, maka kita sedang menggali segala pengalaman-pengalaman orang lain yang telah diterjemah dalam bentuk tulisan. Dan demikian juga kita telah belajar bagaimana untuk kita nak mengurus kehidupan kita dengan cara yang lebih tersusun lagi, dengan ilmu-ilmu yang telah dilalui di kalangan kita. Maka memperbanyakkan baca dan juga merenung ni, ataupun kalau kita nak sebut banyakkan muhasabah, banyakkan kita memuhasabah diri kita pun. Dengan kita merenung, akhirnya kita akan banyak memuhasabah. Apabila kita banyak memuhasabah, maka kita mampu untuk membaiki kehidupan yang kita lalui ini sendiri. Tapi kalau sekiranya kita hilang dua perkara ni, membaca pun tak nak, bermuhasabah pun tak nak, maka di waktu ini akan berlaku kerosakan pada diri kita. Rosaknya yang disebut dengan jiwa kita lah, antara benda yang paling senang dirosak setelah mana kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan kekuatan dalaman pada diri seseorang. Di antara sarana yang dapat melegakan hati adalah ilmu yang banyak. Siapa yang banyak ilmu, dia akan jadi lapang dada dia. Siapa yang tak ada ilmu, dia akan jadi resah gelisah pada diri dia. Macam kita lah. Kita ni kalau kita ada ilmu masak, senang kan? Pergi ke dapur tu senyum je kitanya. Tapi kalau tak ada ilmu masak, masuk ke dapur tu pun tension dah. Tengok dapur tu pun rasa tertekan dah kepada kita. Kerana kalau kita tak ada ilmu masak, orang yang ada ilmu pertukangan, dia tengok kayu, dia tengok batu, dia tengok simen, dia rasa tenang, lapang dada dia. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu terhadap pertukangan, misal contoh, dia tengok kayu, tengok batu, tengok besi ni, tension hidup dia. Kerana apa dia? Kerana dia tidak ada ilmu. Cuba orang yang ada ilmu, dengan ada ilmu, macam anda buat contoh yang mudah, ustaz-ustaz yang dia nak mengajar. Kalau dia tak ada ilmu, yang ustaz nak mengajar, waktu mana dia nak mengajar ni, dia tension lah. Apa benda lah nak bercakap ni, apa benda lah nak sebut ni, berpeluh tak kena gayanya, dia akan jadi sebut tak kena kitanya, berdebar-debar. Kerana kita tak ada benda yang kita nak sebut. Tapi cuba kita buat preparation yang awal. Kita dah buat persediaan untuk kita ni kita nak hadapi keadaan ini. Maka ketenangan itu berlaku. Lapang dada kita ni akan berlaku. Ilmu ni akan melapangkan dada seseorang. Dia akan jadi demikian. Tapi kalau tak ada ilmu, dia tidak akan melapangkan dada seseorang. Dia akan jadi resah gelisah. Seorang yang nak dapat menantu yang pertama misal contohnya, berdebar macam mana, padahal anak dia nak kahwin, bukan dia pun nak kahwin. Tapi oleh kerana anak nak kahwin ni, berdebar dia kerana dia tidak ada ilmu. Macam mana nak sambut besan, macam mana nak kalau orang datang, macam mana kalau dia mula dah tension, dia mikir kerana dia tidak ada ilmu. Cuba orang yang ada ilmu, dia ada ilmu, dia lapang dada dia. Orang yang banyak ilmu, dia akan jadi lapang dada dalam hidup seorang. Pengetahuan yang melimpah dan wawasan yang luas, dia akan jadi demikian. Pengetahuan yang kita ada pada diri kita, dan juga pandangan yang jauh. Selain itu juga fikiran dalam, pandangan yang jauh ke hadapan, penguasaan terhadap dalil-dalil, pengetahuan suatu masalah sampai perkara yang detail, dan kemampuan mengungkap hakikat segala sesuatu. Kesan daripada dia ada ilmu. Orang yang ada ilmu je, dia akan jadikan pandangan dia jauh. Dalam hidup dia, wawasan dia jelas. Perjalanan hidup dia jelas. Dan dia boleh menguasai setiap sesuatu. Penguasaan yang dilakukan kerana dia ada ilmu pada diri dia. Ini dia akan berlaku pada seorang.
Kan macam anak buat contoh tadi, anak kata orang yang ada ilmu kenderaan, senang je dia nak berjalan ke mana pun, dia lapang dada dia, naik je kereta, dia start enjin, dia bawa. Cuba orang yang tak ada lesen, orang tak ada lesen, suruh bawa kereta, berdebar dia, tengok lori lagi berdebar dia. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kerana dia tidak ada ilmu. Cuba ada ilmu, dia tak ada je masalah, hujan ke, ribut ke, gelap ke dan sebagainya, dia boleh lalui dalam keadaan yang tenang pada diri dia. Macam kita kan, kita tak ada ilmu, naik kapal terbang, debar perut terus kita. Tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu kan, orang tak pernah naik, dia mula, kan ada seorang pakcik yang tak pernah naik kapal terbang, dia naik kapal terbang tu, waktu mana zoom mula naik tu, take off daripada tu, naik je saja takbir, Allahu Akbar, dia seorang dalam kapal terbang. Satu kapal terbang memandang dia ni. Ini kerana tidak ada ilmu. Tapi kalau ada orang ada ilmu, dah biasa dah naik kapal terbang, pramugari pun tak takbir. Nak sebutnya, relax je. Ni punca apa dia? Ilmu. Ilmu menenangkan hidup seorang, berpandangan luas dipanggil. Kita yang tak ada ilmu ni, waktu dah atas kapal terbang tu, bergoyang sikit je, berdebar dah kita. Ada berlaku apa-apa sikit je, kita dah rasa berdebar dah, kerana tak ada ilmu. Cuba kita ada ilmu. Yang pilot tu, dia kata, ni biasa je Ustaz, kena macam ni sikit-sikit, ni biasa je pada mereka ni. Sebab tu Allah SWT sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya senya yang takut pada Allah di kalangan hamba aku ni ialah ulama-ulama, orang yang ada ilmu. Bila kamu ada ilmu, kamu akan jadi rasa, bukan maksud takut tu kamu jadi tak buat segala sesuatu, tak. Takut ni kamu akan cuba untuk mendekatkan diri kamu pada Allah. Segala arahan yang disuruh oleh Allah, kamu akan laksanakan. Kenapa? Kerana kamu ada ilmu. Cuba kamu tak ada ilmu, orang yang tidak ada ilmu, pada diri dia lawan, tak semayang, biasa je. Tak tutup aurat, biasa je pada diri dia. Bagi diri dia tu remeh-temeh je nilai pada diri. Cuba bila disebut saja, kita sebut pada dia, kamu tak semayang, berapa lama kamu dalam neraka Allah? Neraka ni bukannya senang. Neraka ni Allah bakar 1000 tahun menjadi warna merah, 1000 tahun menjadi warna biru, 1000 tahun lagi menjadi warna putih. Ni cerita-cerita benda demikian yang menyebabkan ketakutan. Orang yang ada ilmu tu, dia kata, Allah, kalau kena sikit macam mana lah. Percik api neraka ni, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah kata, kena percikan api neraka ni sikit je kat atas dunia, hancur lebur dunia. Hancur lebur dunia. Orang yang ada ilmu, berdebar takutnya dia. Kerana apa dia? Kerana meninggalkan solat jadi bahaya, membuka aurat menjadi bahaya, kerana ada ilmu. Cuba tidak ada ilmu, tak ada ilmu, relax je dia, sengih-sengih berjalan dia ni. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Orang yang tidak ada ilmu, kesan daripada tak ada ilmu ni, dia akan menyebabkan pandangan dia menjadi singkat pada diri dia. Kemudian Allah SWT sebut, bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Bahkan mereka mendustakan apa yang mereka belum ketahui. Kebanyakan demikian. Manusia kalau dia tak tahu apa-apa, kalau dia tak ada ilmu, dia akan jadi musuh kepada apa benda yang dia tak tahu. An-nasu aduwwun lima yujhal. Manusia akan bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Kalaulah dia tahu, maka tak jadi musuh terus. Kita ni kan kadang-kadang orang yang kita tak kenal, ini musuh dulu. Orang yang lepas pada kita kenal, akhir sepupu rupanya. Baru tahu sepupu kita, dah kenal, tak jadi musuh lah kitanya. Tapi bila kita tak kenal, musuh dulu. Kemudian bila dah kenal tu, barulah kita jadi rapat. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Bahkan mereka, kebanyakan manusia ni, bila tak ada ilmu, dia akan menjadi dusta terhadap apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu tu, dia akan jadi lawan-lawan. Banyak macam orang kan, setengah-setengah di kalangan orang kita sebut, orang ni kena sihir, orang ni kena sihir. Bohong lah dia kata. Mana ada dunia sekarang ni sihir-sihir, dia sebut demikian. Dunia teknologi nak sihir apa, dia sebut. Dunia sekarang ni, dunia moden, mana ada zaman-zaman Fir'aun dulu, boleh lah, dia sebut demikian. Orang yang tak tahu, tapi cuba dia belajar. Kalau dia belajar je, dia tahu detail sikit, baru dia, ada rupa-rupa. Ada rupa-rupa punca apa dia? Punca dia tak tahu, dia akan jadi musuh. Kadang-kadang kan ada budak-budak histeria, ada cikgu-cikgu yang tak faham, dia kata tu tension kat rumah lah tu, dia sebut. Tu ada masalah tu. Ada masalah itu, masalah ni datang ke sekolah kena histeria, kena yang demikian. Dia kata bukannya apa pun, dia kata sebenarnya kerana diri kita sendiri, dia sebut demikian. Tak, sebenarnya memang kena gangguan sungguh. Bila kena gangguan ni boleh terjadi
boleh terjadi. Ini punca apa dia? Kamu tak tahu, kamu akan dusta, kamu akan berbohong, kamu akan cuba nafikan benda demikian, bima lam yuhitu bi ilmi, dengan apa yang kamu tidak diberi ilmu terhadap perkara demikian. Dulu-dulu kan orang-orang kampung kita sebut ada kapal terbang. Orang kampung zaman-zaman dulu tak percaya kapal terbang ni macam mana. Yang dibuat daripada apa dia? Daripada besi. Besi boleh melayang ke, dia tanya? Besi boleh terbang ke? Dulu orang cerita apa dia, Neil Armstrong naik sampai ke bulan. Cerita naik sampai ke bulan. Dulu-dulu orang kita lawan dia tu, mana boleh, tak ada lah, bohong lah dia sebut. Ulama-ulama dulu kata siapa yang percaya dosa besar dia, sampai peringkat demikian. Nak marahnya kan apa dia, kan sebut benda demikian. Tapi apabila dah belajar, anak-anak kita dah belajar, sampai kemudian kita dah faham tentang apa dia, benua yang ada ni, akhirnya kita kata betul benda yang berlaku, benda demikian. Ni punca kita tak tahu, kita akan lawan benda demikian. Allahu Akbar. Sebab tu kena banyak ilmu, membaca, budaya membaca ni dengan tujuan untuk menambahkan ilmu. Baca sebanyak mungkin supaya kita banyak ilmu pada diri kita. Rumah kita tu biar banyak kitab, banyak buku. Jangan banyak pinggan mangkuk dipanggil. Banyak buku ni satu menambahkan ilmu pengetahuan. Kita beli kadang-kadang beli pinggan mangkuk mahal-mahal. Buku beli mahal sikit tak boleh. Pada diri kita rugi terpanggil. Belilah buku-buku banyakkan sikit. Dijadikan dalam rumah kita ni ada mini library. Ada perpustakaan kecil dalam rumah tangga kita, dengan tujuan apa dia? Ni tempat rujukan, ni tempat ilmu yang di kalangan kita untuk dijadikan rujukan. Bagi setengah-setengah orang kan dia suka kalau dia boleh tunjuk apa dia yang namakan dengan bahan-bahan antik, bahan-bahan lama dan sebagainya, dan almari. Beli almari mahal-mahal, letak apa ni, mangkuk sekeping je mangkuk ni dalam almari mahal tu, misal contohnya. Rugi kita. Padahal kita beli almari mahal, tak kitab-kitab susun, biar dengan tujuan apa dia? Tujuan senang untuk dijadikan rujukan. Ni sumber, dia panggil demikian. Kalau kita letak pinggan mangkuk, ni sumber. Rumah tangga ni suka makan, senang ceritanya. Suka makan je dalam rumah tangga kita ni. Jadi benda-benda demikian ni, dia menyebabkan pada diri kita hanya rugi pada diri kita. Sesungguhnya orang yang berilmu mempunyai dada yang lapang. Siapa yang ada ilmu, dada dia tu jadi tenang dalam hidup dia. Hati yang tidak sempit, jiwa yang tenang dan pandangan yang luas. Hasil daripada kita membaca, kita banyak merenung pada diri kita ni, dia akan menyebabkan dada kita ni pun jadi lapang dada kita. Kenapa? Ilmu yang banyak ini menjadikan diri kita hati yang tidak menjadi sempit lagi dalam hidup kita. Bahkan jiwa kita menjadi tenang kerana kita tahu ni keadaan yang sedang berlaku, keadaan suasana yang sedang berlaku, dan pandangan yang luas ataupun wawasan yang luas pada diri seseorang. Seorang pemikir barat menyatakan, saya mempunyai catatan harian tebal yang tersimpan di dalam laci pejabat. Di atasnya tertulis kebodohan-kebodohan yang saya lakukan. Ni ada juga orang demikian. Dia tulis benda-benda yang bodoh yang dilakukan, benda yang tak sepatut dan tak sewajar dilakukan. Kan kita ni kan, kalau kita tengok gambar-gambar kita dulu-dulu, memang kita geleng kepala terus. Bodohnya aku dulu, tololnya aku dulu. Kita tengok gambar kita dulu-dulu. Ni di antara benda yang ditulis. Saya tuliskan semua kesalahan, ditulis semua kesalahan dia, ketelanjuran dia, dan hal remeh-temeh yang saya lakukan pada siang dan malam hari, agar saya dapat menghilangkan semua itu. Kalau kita tulis diri kita lah, banyak benda lah pada diri kita. Tulis yang pertama, pagi-pagi kain tuala tak sangkut, misal contohnya. Misal contoh yang ni. Yang kedua, selipar tak tersusun. Maknanya benda-benda yang kita boleh tengok benda dalam hidup kita, apa dia? Pinggan tak basuh, kemudian meja tak tercuci. Semua benda-benda demikian kita tulis dalam hidup kita ni. Adalah banyaknya benda bodoh kita buat, tenang. Benda yang tak sewajar dan tak sepatutnya kita lakukan dalam hidup. Kadang-kadang kan kita tegur anak-anak kita, buat kerja bodoh apa kau ni? Ada setengah-setengah orang dia sebut demikian. Ni buat kerja benda macam ni. Kerja yang tak mencerdikkan hidup. Kan berapa ramai orang yang menghabiskan masa dan mensia-siakan dalam hidup dia. Anak-anak kita kan dibodohkan dengan main game. Kalau yang game, ada game yang cerdik.
Tapi ada yang membekukan pemikiran dia. Tak aktif dia. Dia sibuk main game. Main je. Sejak pagi sampai dia ni pakar dalam game. Pakar dalam game ni sendiri. Ni pun jadi bahaya di kalangan kita. Yang game. Yang duduk depan TV, duduk depan TV. Tak bergerak-gerak. Sampai semua makanan sekeliling dia. Makanan tu ada semua. Kuaci ada. Kemudian minuman ada. Di sekeliling tu ada dia. Tiba-tiba habis satu cerita. Habis satu cerita. Kenapa? Dia membodohkan diri dia dengan cara demikian. Cakap bodoh, marah kan orang kita. Di sini aku katakan, kamu bukan orang yang pertama melakukan itu. Para ulama terdahulu daripada umat Islam telah melakukannya dengan bermuhasabah secara mendalam dan mengawal diri secara ketat. Maknanya kita jawab balik pada pemikir barat tadi, bukan kamu bukan orang pertama yang buat kerja macam ni. Bahkan ulama-ulama Islam sentiasa sebelum daripada tidur, mereka catat balik, tengok balik apa benda yang dibuat hari ni yang salah. Berapa ramai orang yang tersinggung hati dengan kita. Berapa ramai di kalangan kita yang dianya kita telah senyum dalam hidup kita pada hari ini. Berapa ramai orang yang benci dengan kita, dengan ada kita menjadi kebencian dia. Ini benda-benda yang demikian dilakukan oleh para alim ulama. Sebelum tidur, ada setengah-setengah para alim ulama ajar, belum tidur, pejam mata kejap. Pejam mata, maafkan 10 orang dalam hidup kamu. Kemudian pejam mata lagi, sebelum tidur, kamu redalah pada 10 orang yang lain dalam hidup itu. Kemudian bayang lagi, siapa yang kamu benci waktu mana nak tidur ini sini. Benci tu, maafkan dia. Kita kalau bayang nampak muka benci, tak tertidur kitanya. Tak tertidur kerana teringat yang kita benci ni. Nak sebutnya, cuba maafkan, redakan pada dia. Maafkan. Dengan tujuan apa dia? Supaya kita tidak lekat lagi hutang kita dengan dia di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak nak tidur tu, sempat lagi sebut, aku tak reda, aku tak halal dunia akhirat orang ni. Gitu ni. Orang kita kan, dia tengok hutang orang ni tak bayar lagi ni, aku tak halal dunia akhirat ni. Misalnya contoh, orang ni apa dia? Orang ni kata pada aku tak halal dunia akhirat. 7 keturunan. Dia sambung sikit lagi. Habis Dan sampai 7 keturunan tu nak habis sumpah masuri ni kanannya dia. Dia sebut demikian. Ni gambaran bagaimana orang kita dia melampau-lampau dengan kebodohan yang dilakukan pada diri dia. Allahu Akbar. Kalau kita perhati dalam hidup kita ni, benda-benda yang macam ni nampak remeh-temeh. Tapi yang ni lah yang menghalang kita masuk dalam syurga Allah. Kadang-kadang nampak remeh-temeh je, nampak kecil-kecil je. Tapi berapa ramai orang yang tersangkut masuk dalam syurga Allah punca benda-benda yang kecil, yang kita tak sangka. Benda demikian akhirnya menyangkutkan kita daripada kita masuk dalam syurga Allah. Kita menyakitkan hati jiran. Nampak kecil je. Tak, aku bangun tahajud malam, kita jawab. Aku lawan lagi dengan apa dia? Buat jamuan. Jiran je tak panggil, jiran sebelah je tak panggil. Nak suruh dia sakit hati sikit, biar padan sikit muka dia. Kita sebut demikian. Tapi benda yang kita nampak kecil, tapi dia besar di sisi Allah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu sangka benda demikian kecil, tapi dia di sisi Allah menjadi besar. Menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak benda yang remeh-temeh, macam buang sampah di jalanan kan. Kita bawa kereta, kita pun nak makan ni, makan, ambil je plastik tu, buang, itu campak. Lepas tu orang rumah kita tegur, kenapa bang campak kat tepi? Alah, tak ada kerja tu. Nanti dia kata, nanti kalau kita tak campak, yang pembersih jalan ni tak ada kerja. Kalau kita tak campak, jadi kita campak nak suruh dia ada kerja disebut. Ni kita jawab, senang je kita tak tahu dia cagar nyawa dia nak lintah jalan, nak ambil sampah yang kita campak tadi. Dia dah mula, nyawa dia hampir melayang kerana semata-mata sampah kita. Tak kira anggap dosa kita. Nampak kecil, tapi dia besar di sisi Allah. Benda-benda yang demikian. Kadang-kadang kan, macam Ana biasa buat contoh kan, kita datang ke seorang masjid. Datang seorang masjid ni, tengok selipar banyak dah. Dan selipar banyak tu, kita sepak selipar orang lain. Sepak, pergi letak ke depan selipar kita ni. Nampak kecil je kan? Nampak kecil je. Cuba tuan dia berdiri kat depan tu. Tuan selipar tu berdiri memandang kita. Tak sanggup kita nak sepak selipar orang. Rela duduk kat belakang kita ni.
Nampak benda yang kecil tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan kita sebut kalimah maafkan saya. Maafkan saya, kalimah tu besar ke kecil? Kecil je tapi dia besar nilai di sisi Allah. Nak sebut yang tu maafkan saya ni, nak sebut yang tu berat mulut nak sebut. Kita kan kalau bertengkar dengan kawan kita ke dengan rumah tangga kita dan sebagainya, nak sebut okey saya maaf, saya minta maaf lah, saya minta maaf. Kita mengalah. Nak mengalah tu sukar. Dalam hati kita, saya mesti menang juga. Saya mesti menang juga. Maknanya yang inilah yang menyebabkan akhirnya masuknya syaitan dalam diri kita, merosakkan diri kita. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri dia sendiri. Uqsimu bin nafsil lawamah. Yang ni kalimah ni kerap ni disebut oleh orang-orang Syria sekarang ni. Orang Syria dia bersumpah ramai-ramai kan, di dataran ramai-ramai. Uqsimu billahil azim, dengan nama Allah kami bersumpah dengan nama Allah yang maha besar. Sanggup mati di jalan Allah sekarang, sanggup untuk nak memtahankan negara ni dalam krisis yang teruk ni. Masing-masing tengok Bashar ni dah melampau dah ni, Assad ni dah jahat dah ni, dah jahat teruk dah, sampai boleh apa dia, boleh toreh mulut orang ni. Dia nak suruh orang sebut tidak ada Tuhan melainkan Bashar sekarang. Tidak ada Tuhan melainkan dia je sekarang ni Tuhan. Dia paksa tentera, dia paksa ada seorang pemuda tu, dia tak nak sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah je. Dia kata tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Nak suruh sebut yang ni. Tentera dia sebut. Budak muda tu tak nak, akhirnya ambil pisau, toreh ni. Toreh, buang ni sampai bawah ni. Tak ada ni. Halkom pula apa ni? Gerham dia ni dicabut buang. Tak pernah lah kita jumpa. Sampai peringkat demikian. Nak suruh sebut tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Sebut sampai peringkat demikian. Jahatnya mereka. Kanak-kanak yang dibunuh, budak yang 6 bulan, cuba tengok dalam internet tu, cantik je budak ni, senyum je budak, kanak-kanak perempuan yang ditembak mati ni sendiri, yang dibunuh, dirogol, diperkosa, kemudian diseksa berbagai-bagai cara, sepak atas kepala tu, boleh tengok orang sepak atas kepala. Allah, kita tak sampai hati tengok keadaan yang sedang berlaku. Nak sebutnya kalimah ni yang menyebabkan orang sebut uqsimu billahil azim, kami bersumpah dengan nama Allah yang maha besar ini sendiri. Ni yang menyebabkan bangkit tentera-tentera di Syria ni berpaling tadah. Seramai lebih kurang 30,000 orang tentera yang berpaling tadah untuk menentang Bashar balik. Doalah pada Allah biar cepat-cepat diselesaikan masalah ini. Dia lebih dahsyat daripada Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu jahat kan? Yang ni lebih jahat jauh daripada Muammar Gaddafi lagi. Bashar ini sendiri. Umat Islam sedang sengsara sekarang kerana dia disokong oleh Iran, dia disokong oleh yang disebut dengan Lebanon. Syiah ni menyokong. Syiah menyokong kerana Bashar itu Syiah. Dia tu sendiri dia Syiah. Oleh kerana dia Syiah, lalu dia mesti bunuh umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah ini sendiri. Sunnah ini sendiri. Allah sebut wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal diri dia sendiri nanti. Bila menyesal, kita sampai daripada mahsyar menyesal. Allah, tak payah pada mahsyar, mati je menyesal. Mati je menyesal terus. Tengok yang ni, Allah tak lepas. Satu-satu tak lepas. Macam anak kita, waktu mana dia dapat keputusan tengok merah, dia menyesal lah. Allah, sikit je lagi. Macam manusia ni sama juga, masuk dalam kubur sikit je lagi, rugi tak pergi belajar dulu dia sebut. Dah mula menyesal tu. Sikit lagi. Dengar ke kuliah? Ada dengar, bukan tak dengar. Tahu ke? Tahu. Tapi kenapa tak buat? Kenapa tak pergi belajar? Jawabnya kerana apa dia? Kerana nak lawan nafsu tu tak boleh. Kenapa tak boleh nak lawan nafsu? Kerana tidak ada ilmu untuk nak lawan nafsu. Kalau ada ilmu, kita akan lawan. Ilmu kita ni kita akan lawan. Bangun pukul 10, pukul 11 macam ni kan, saat macam ni pada diri kita ni, kita lawan juga. Kenapa kita lawan? Kerana kita ada ilmu. Cuba tak ada ilmu, baik duduk kat rumah buat kek misalnya contohnya. Baik duduk kat rumah, kita sebut demikian,
Daripada kita pergi dengar dengan kuliah, dah lah kena dengar kuliah, lepas tu kena derma pula, dia sebut demikian. Kemudian banyak benda yang menyebabkan akhirnya pada diri kita ni, kalau kita tidak ada ilmu, kita tak akan buat. Punca kenapa kita boleh buat macam ni? Kerana ilmu mengajar diri kita melawan perasaan, melawan nafsu yang ada pada diri kita ni sendiri. Al-Hasan Basri mengatakan, seorang Muslim lebih banyak bermuhasabah diri sendiri daripada menilai temannya. Seorang Muslim, orang yang cerdik, orang yang sentiasa dia fikir diri dia daripada dia tengok orang lain. Kita biasa nampak orang lain, kita tak nampak diri kita. Orang lain je, kita nampak orang lain pakai kain sengit misal contohnya, kita tak nampak kita pakai kain sengit juga. Nak sebut senang kan pada diri kita. Kita nampak orang lain buat salah, kita tak nampak diri kita buat salah. Tapi jangan pula lepas pada ni cek kain masing-masing pula, sengit ke tak sengit. Cuma nak sebutnya gambaran pada diri kita nya, dalam hidup kita ni, setiap benda yang orang lain kita nampak salah, kita tak nampak kita salah. Padahal kalau orang yang cerdik, katanya Hasan Basri, kamu nilai diri kamu berbanding kamu sibuk menilai dengan diri orang lain. Bayangkan kita nampak kita perfect, kita sempurna, manakala orang lain tak sempurna. Begitu dalam hidup kita, kita nampak diri kita sentiasa betul, orang lain tak betul. Yang ni yang menyebabkan kerosakan dalam kehidupan kita. Kemudian Rabi' Al-Qusaim selalu menulis apa yang diucapkan daripada hari Jumaat ke hari Jumaat berikutnya. Jika apa yang saja yang diucapkan selama seminggu itu baik, maka dia akan memuji Allah, dan sebaliknya jika buruk, maka dia akan beristighfar. Rabi' bin Qasim ni, dia akan sebut apa benda yang aku cakap, apa benda yang aku tulis, apa benda yang aku lakukan. Kalau para hadis sekalian rajin, cuba rakam setiap kali mana kita nak bercakap, kita rakam. Nak bercakap je rakam. Lepas pada kita rakam tu, kita pasang balik, dengar balik. Kita dengar balik yang kita bercakap. Lama-lama kita menyampah. Kita menyampah dengan diri kita sendiri. Kenapa dia? Kerana ada banyak benda yang kita bercakap, benda yang hodoh, benda yang tak baik, benda yang tak sepatutnya dan sewajarnya kita bercakap. Yang ni kita tak boleh menilai diri kita. Kita sendiri tak menilai diri kita, sepatutnya kita menilai diri kita. Nak tahu diri kita ni betul tak betul, cuba rakam je lah. Rakam, kita akan tahu perjalanan hidup kita. Di waktu mana yang baik, kita akan syukur pada Allah. Benda yang buruk, kita istighfar cepat-cepat sebelum mana rakaman ini ditayang di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebab tu orang yang ditayang balik pada mahsyar Allah nanti, masing-masing geleng kepala. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Waktu mana Allah memperlihatkan balik segala rakaman yang dilakukan di atas dunia ni, ketika itu penjenayah ni ru'usihim nakisu ru'usihim, Allah bagi tengok mata dia dan kepala dia, boleh tengok semua. Lalu mulut dia akan kata apa dia? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami lihat dah ya Allah. Wa sami'na, kami dengar dah ya Allah. Waktu mana diperlihat tersebut, ditengok semua keadaan yang berlaku. Bagaimana Allah bakar orang dalam neraka Allah, bagaimana suasana yang dibuat. Allah tunjuk semua benda yang dibuat ini sendiri. Mulut penjenayah ni akan sebut apa dia? Penjenayah ni maknanya orang yang tak semayang, orang yang tak puasa, orang yang tak tutup aurat, dia anggap penjenayah, dia panggil. Penjenayah ni jangan ingat orang merompak je, jangan ingat orang yang curi duit bank je, jangan ingat yang ni je penjenayah. Tak, penjenayah dalam Islam ni orang tak sembahyang penjenayah, orang yang tak puasa penjenayah, orang yang tak tutup aurat dianggap penjenayah. Di waktu mana penjenayah ini dia tengok saja di padang mahsyar dengan mata kepala dia, lalu mulut dia kata apa dia? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami lihat dah. Wa sami'na, kami dengar dah. Farji'na, kembali balik kami ke dunia ya Allah, disebut. Kenapa nak balik semula ke dunia? Na'mal salihah, kami nak beramal soleh dah sekarang. Baru nak yakin. Waktu mana kamu hidup dahulu, kamu yakin? Tak yakin. Orang bagi tahu, kerana kamu tak ada ilmu. Cuba kamu ada ilmu. Waktu ni kita keyakinan penuh pada diri kita ni sendiri. Sebab tu para hadirin sekalian perhatikan, orang yang ada ilmu dalam sesuatu benda, dia akan yakin dalam dia membicarakan benda yang dia ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu dalam satu benda, dia tak akan yakin dalam membicarakan ataupun dia buat satu benda tersebut. Orang yang ada ilmu dalam bidang kita buat contoh apa dia?
dia meniaga ni MLM misal contohnya. Dia yakin ubat ni, krim ni akan menjadikan kulit putih mulus. Putih dan mulus misal contohnya. Dia yakin, apabila dia yakin, dia akan kenal pada orang ni. Dia akan jumpa dengan orang ni. Dia akan bagi tahu. Waktu mana dia bagi tahu tu, kita yang tak nak, padahal kulit kita dia putih dah, senang ceritanya. Dia yakin tu, dia cerita tu sampai peringkat kita pun terbeli krim yang dia jual tersebut. Ni. Kenapa dia? Keyakinan yang tinggi. Sebab tu kita tengok orang yang meniaga ubat kan, orang meniaga ubat dekat pasar-pasar malam ke, ataupun orang yang kita pergi ke kampung-kampung kan, ada yang meniaga ubat ni. Yang meniaga ubat kurap misal contohnya. Dia cerita sampai kita yang tak ada kurap ni pun beli juga. Kenapa? Dia cerita penuh keyakinan. Dia sebut tu penuh keyakinan. Padahal dia kalau dia kena kurap, dia cari doktor kulit. Tapi kita oleh kerana keyakinan yang besar yang ditanam dalam jiwa dia, yang menyebabkan kita pun ikut dengan dia. Tapi kita ni, biar kita yakin dengan akhirat, sehingga kita boleh cerita pada orang keyakinan kita pada akhirat ini, yang menyebabkan orang boleh ikut dengan itu. Itu yang paling baik. Dan MLM yang paling baik atas dunia ni ialah cerita tentang Islam. Inilah paling baik dalam dunia ni. Sebut pada orang ni, sebut bagi orang ni, biar kembangkan. Kalau kita boleh kembangkan MLM untuk perniagaan untung, kita dapat yang ni, bonus sekian, dapat bonus sekian dan sebagainya. Kenapa kamu benda yang sama kamu tak boleh guna untuk kerja-kerja agama? Kerja-kerja agama ni kena buat sampai peringkat demikian. Allahu Akbar. Seorang ulama daripada kalangan salaf pernah berkata, aku pernah melakukan dosa selama 40 tahun yang lalu. Ulama ni sebut 40 tahun dahulu pernah melakukan dosa. Aku pun memohon kepada Allah agar mengampuni dosaku, dan aku sentiasa memohon kepadanya ampunan tadi atas dosa yang selalu membayangiku hingga saat ini. Maknanya dia teringat-ingat dosa ni bahaya, dosa ni bahaya. Dosa pernah tinggal solat sekali. Bila kita kata terbangun subuh lewat pukul 7.30 misal contoh, dah bangun sekali, dosa ni membayangi 40 tahun. Ni bayang 40 tahun, habis tertinggal sekali ni, habis aku nak jawab apa dia lah depan Allah. Tak lepas. Dosa ni membayangi diri dia. Sekali dia buat dosa tu, padahal dia bangun tu lewat, bukan dia sengaja pun, tapi oleh kerana ketakutan dengan dosa. Ada setengah, kita baca dalam sejarah kan, bagaimana seorang pemuda yang makan buah apple. Kan anak biasa cerita demikian. Seorang pemuda yang di tepi sungai, dia tengok apple yang tenggelam timbul tu, dia terjun dalam sungai, dia ambil apple tu. Padahal apple tu yang dalam sungai, dia ambil, kemudian dia makan. Siap je, dia teringat, tuan apple ni kat mana? Baru teringat. Dia lepas pada makan tu, baru teringat, aku tak minta ampun dengan tuan apple. Dia pun mengikut sungai tersebut, sampai jumpa dengan pokok apple tu yang rendang ke dalam sungai. Padahal rendang ke sungai, sepatutnya rendang ke sungai ni dah jadi bahan wakaf lah, bukan jadi bahan dia. Kemudian lepas tu dia tunggu dekat pokok apple, sehinggalah tuan dia datang. Apabila tuan dia datang, dia bagi tahu, pakcik, saya termakan buah apple ni pakcik. Halal tak halal? Pada saya halal lah pakcik, dia sebut. Dia minta maaf dengan tuan apple. Tuan apple kata, tak, aku tak halalkan kau dengan syarat, kecuali engkau boleh kerja dengan aku selama 8 tahun tanpa bayaran, tanpa gaji. Kalau kita sebut apa dia? Melampau pakcik ni, lebih pula. Kita minta halal je. Kalau perlu kena bayar pun bayarlah, 10 dinar ke 20 dinar ke, sepatutnya demikian. Ni kena kerja dengan aku tanpa gaji, tanpa pun. Tapi oleh kerana dia tahu nilai apple ni tak lepas kalau dia tak kerja, dia kerja 8 tahun tak ada gaji, tak ada apa pun. Tapi oleh kerana dia ada ilmu tadi, membayangi dosa ini, cukup 8 tahun. Dia kata, pakcik, dah habis 8 tahun. Dah habis 8 tahun dah. Sekarang dah kerja tak ada gaji, tak ada apa pun, kerana apple sebiji. Kita boleh bayang bagaimana kesan pada dia. Pakcik tu kata, boleh, dengan syarat saya akan maafkan sekarang, kamu kahwin dengan anak perempuan aku yang pekak, yang buta, yang tuli, yang bisu dan yang tempang. Kan 2 kali bala tu dipanggil. Bala pertama kerja tak ada gaji, kemudian bala yang kedua kena kahwin dengan anak perempuan yang pekak, yang bisu, yang buta, yang tuli, yang tempang. Tak kenanya tu,
Segala sempurna dipanggil. Segala kesempurnaan yang ada pada diri dia. Lalu dia oleh kerana dosa membayangi kahwin. Itu cerita. Tapi di sebalik hikmah daripada kahwin ini, dia dapat seorang perempuan yang cantik, yang Allah bagi pada diri dia. Ini nak sebut cerita dia bila dia kahwin tersebut, dah angkat nikah semua, masuk je dalam bilik, tengok-tengok seorang perempuan cantik, keluar balik bilik dia. Keluar, ingat tersalah masuk bilik, senang ceritanya. Keluar balik bagi tahu pada pakcik ni. Ayah lah pula, sebab dah jadi mentua kan. Ayah dia kata kahwin dengan yang tempang, yang buta, yang pakak. Tengok-tengok ni okey je. Ni mana satu ni? Katanya barulah mentua dia bagi tahu. Dia kata sebenarnya buta mata kerana dia tak pernah tengok orang lain, kecuali dia hanyalah dalam hidup dia memandang ayah dia seorang di atas dunia. Kemudian tempang dia tak pernah pergi tempat lain. Dalam hidup dia, rumah ni bawah tu, rumah ni atau rumah ni je bawah tu je. Tu je tempat dia. Kemudian apakah dia tak pernah dengar umpatan-umpatan caci maki dalam hidup ini sendiri. Dalam pekaknya pada diri dia. Allah tak jumpa dah kita demikian. Dalam dunia sekarang ni, tanya perempuan mana tak pernah pergi Giant, ni bertanya. Nak sebutnya perempuan mana yang tak pernah mengumpat, misal contoh. Dalam hidup kita ni, kalau jumpa juga demikian, untung takkanlah seorang sebut. Sebab tu ilmu terhadap dosa ini, dia membayangi diri seseorang. Itu jadi demikian. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Katanya Allah, dan orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka merasa takut kalau pemberian itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka bagi apa yang patut bagi. Sedekah dah bersedekah dah. Dalam keadaan dia bersedekah ni, wa qulubuhum wajilat, hati-hati mereka berdebar-debar, takut-takut kalau Allah Subhanahu wa taala tak menerima pemberian yang dia bagi. Bagaimana keadaan perasaan? Kita bawa barang depan raja, tuanku ni tak nak pandang pun barang yang kita bawa tadi. Tidakkah kita akan jadi berdebar? Kita akan jadi takut pada diri kita. Anak sebutnya kebimbangan dia. Seorang yang dia ada ilmu, dia akan bimbang kalau Allah tak memandang amalan yang dilakukan ini sendiri. Ni supaya kita tak berbangga. Satu, kalau kita belajar kan, orang kan Nana pernah sebut pada para hadirin sekalian, indahnya sahabat-sahabat waktu mana dia bermesyuarat. Sahabat-sahabat kalau dia bermesyuarat, orang yang betul pandangan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Orang yang salah pandangan sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Yang salah pandangan sebut alhamdulillah. Yang betul sebut astaghfirullahalazim. Terbalik kan? Sepatutnya yang betul itulah alhamdulillah, yang salah itulah yang istighfar, astaghfirullahalazim. Tak. Sahabat mengajar apa dia? Yang betul ini kena istighfar. Bimbang apa dia? Bimbang kamu jadi takbur dengan kata-kata kamu. Bimbang kamu jadi sombong. Sombong tersebut, kerana saya lah, pandangan saya tu diterima ramai. Kalau tidak kerana saya, maka mesti kita akan jadi rosak. Dalam mesyuarat sahabat, orang yang betul istighfar. Orang yang salah sebut alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kerana ada kawan kita adalah yang memberi pandangan yang menyebabkan kita terselamat. Oleh kerana seorang yang telah bagi pandangan, selamat semua yang lain. Tidakkah ini kerana apa dia? Wajilat qulubuhum, hati mereka yang gemetar. Hati yang gemetar kalau apa yang kita buat tidak diterima dan tidak diguna pakai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diajar supaya kita demikian. Kemudian kita sambung sekali, bermuhasabahlah terhadap diri sendiri. Banyakkan kita ni bermuhasabah terhadap kelemahan diri kita, dan melihat di kekurangan diri ini perlu sangat. Apabila kita banyak melihat kelemahan diri kita, maka di waktu ini kita akan merasakan diri kita perlu dibaiki, dan di waktu ini selayaknya Allah uji untuk diri kita. Kita tahu demikian. Buatlah suatu catatan muhasabah harian terhadap diri sendiri. Bagaimana yang kan dulu-dulu kan, budak-budak dulu ditulis dalam diary perjalanan hidup dia. Sekarang tak ada diary lah, Facebook pula misal contoh. Tulis di Facebook yang benda yang baik, yang dia disebut benda yang baik yang perlu dilakukan. Sekarang ada apa dia? Ada catatan harian dalam note, dalam apa dia? Banyak kan galaksi,
Galaxy Note dan macam-macam gaya yang ada Samsung tu kan, yang boleh tulis catatan harian perjalanan hidup dia. Maknanya benda-benda demikian tulis kehidupan kita. Catatlah perkara-perkara yang negatif yang selalu kita kerjakan. Benda yang tak baik yang selalu kita buat, apa dia? Makan tak cuci dalam pinggan mangkuk. Dalam pinggan kita ni, kalau makan mesti je ada nasi yang berbaki. Ada je lauk yang kita tak bersihkan. Kan ada orang yang jenis demikian. Dia makan, mana cuci dalam pinggan dia? Dia biarkan sepah-sepah lagi. Dia berhenti tengah-tengah makanan yang masih lagi banyak. Makanan yang masih lagi belum berbaki. Patutnya cuci dulu dalam pinggan tu. Cuci dulu. Masuk bilik air. Contoh yang mudah, nak masuk bilik air. Cuba tak perhati, kita masuk kaki mana? Kaki kiri ke kaki kanan? Maknanya benda-benda demikian. Dalam hidup kita, catat. Ni tabiat yang sudah melekat dipanggil. Tabiat yang sudah melekat pada diri kita. Kemudian apa lagi? Kita hanya suka naik kereta je, mesti pasang radio. Mesti pasang radio. Radio apa dia? Radio era je memanjang misalnya. Cuba belajar sikit, tukar sikit dalam peribadi hidup kita. Tulis benda-benda yang silap yang kita lakukan. Yang kita tahu benda tu salah. Lepas tu kita tahu kalau berjumpa dengan kawan kita ni sah mengumpat misalnya contoh. Sah mengumpat, tulis dulu. Tapi kalau berjumpa dengan orang ni tak mengumpat, tak jadi mengumpat. Maknanya orang yang mana yang kita berjumpa yang kita akan ingat, yang kita akan jadi benda yang baik dan benda yang tak baik pada diri kita. Kemudian mulailah mencari jalan keluar untuk menghindarinya. Mulai cari jalan keluar yang kita silap, yang kita salah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, lakukan muhasabah terhadap diri sendiri sebelum orang lain melakukan terhadap diri kamu. Muhasabah diri dulu. Kita ni kan banyak kan. Kita dengan Allah, kita dengan keluarga, kita dengan masyarakat. Kita dengan Allah, apa dia? Kita dengan keluarga, apa dia? Kemudian kita dengan masyarakat, apa dia? Kita dengan negara, apa dia? Maknanya yang kita lakukan dalam hidup kita. Ada orang yang dia tahu ni buat ni memang salah ni. Salah. Boleh jadi tak salah pada pandangan orang ramai, tapi salah pada undang-undang negara. Boleh jadi tak salah pada undang-undang negara, tapi salah pada pandangan orang ramai. Benda-benda yang demikian biasa terjadi dalam hidup kita. Macam orang yang buat apa dia kesalahan dalam apa dia dalam kehidupan dia. Macam semalam mana cerita pasal apa dia ASB ni kan. ASB ya, bila orang tanya macam mana ni, keliru kan dalam hidup. ASB peringkat kebangsaan kata harus, peringkat Selangor kata haram. Macam ESQ juga tu, ASB ESQ macam tu juga. Pergi wilayah persekutuan haram, keluar wilayah halal. Ada jadi demikian. Peringkat negeri kata harus, peringkat negara kata haram. Macam forex juga. Forex kan, sebut nama forex. Peringkat kebangsaan fatwa kata haram, peringkat negeri kata harus. Dia kan bertukar-tukar tu. Mana satu yang betul ni? Peringkat kebangsaan pula haram tu pula pada individu je. Tapi untuk peringkat, untuk bank tak haram. Untuk apa dia? Untuk apa dia yang forex trade yang biasa ni, untuk pengurus wang tak haram. Kita kata kalau yang itu haram, yang ni pun haram lah. Untuk bank pun haram lah. Sepatutnya demikian. Tapi maknanya apabila kita tanya lagi, kenapa? Dia ada sebab. Sebab kepentingan untuk orang tu, kepentingan untuk orang ni dan sebagainya. Habis fatwa tu untuk diguna pakai apa? Dipanggil demikian. Macam ASB. ASB ni peringkat kebangsaan kata harus, negeri Selangor kata haram. Anda tanya Selangor, kenapa kata haram? Tanya Selangor. Selangor jawab, dia kata dalam pelaburan ASB tu 36% dia terlibat dengan pelaburan haram. 36%. Anda tanya Kelantan pula, habis tu macam mana? Kelantan kata, dia kata macam ni lah Ustaz. Satu kawah gulai yang 1/3 daging babi, 2/3 je daging lembu. Boleh makan Ustaz? Dia tanya. Ni pegawai daripada jabatan mufti tersebut. Boleh makan ke kalau macam tu? 2/3 daging babi, daging lembu, 1/3 daging babi. Ustaz nak makan? Dia tanya. Dia gaul sekali, dia kacau sekali. Tak payah daging babi, tak cicak pun dia tak makan. Nak sebutnya ini gambaran. Tapi kenapa diharuskan? Ini kekeliruan dipanggil. Kekeliruan ini
kita kena baiki dan kita kena ubah kembali pada diri kita ni. Anda tengok banyak hukum pun mengikut orang pula. Yang ni jadi rosak ni. Kalau hukum ikut nak jaga orang, rosak pada kita. Dia tidak hukum bersandarkan pada syariat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tanya, kenapa forex ni haram? Nak jaga kepentingan bank. Bank trade. Bila bank tu dia trade pula untuk keuntungan bank. Dia bagi keuntungan untuk orang ramai ni sikit. Dia bagi 2%, 3% setahun. Keuntungan pelabur orang yang simpan. Yang dia 30%, 40% setahun yang dia untung. 30%, 40% untuk sebulan yang dia untung. Bukannya setahun, sebulan. Satu mana kita tengok dadang kelapa sawit Maybank contoh. Kemudian kita tak tengok hartanah Maybank ataupun projek perumahan Maybank. Tak ada. Kenapa? Yang ni dia trade ni. Ada lebih kurang ni bercakap banyak kan kena gam pula. Nak sebut. Yang ni lah keuntungan pada nak jaga bank akhirnya haram untuk individu. Itu dia jadi demikian. Yang tu yang rosak tu. Kemudian timbanglah amal perbuatan diri kamu sebelum orang lain menimbangnya, dan bersiap-siaplah kalian dengan banyak melakukan amal soleh untuk menyambut datangnya suatu hari saat amal kalian akan dihitung dan dihisapkan di hadapan Allah. Katanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jemaah-jemaah yang ada Facebook tu, tulislah benda-benda macam ni dalam Facebook masing-masing. Tulis untuk dijadikan rujukan pada sahabat-sahabat kita. Dengan tujuan, jangan ditulis dalam Facebook ni, status kita tulis benda-benda yang tak ada manfaat. Ada setengah-setengah orang ditulis di Facebook dia tulis apa dia? Lapar dia tulis. Tak ada kerja dia ni. Dia lapar, dia diam-diam sudah lah, pergi cari makanan sendiri. Tapi tulis dalam Facebook, lepas tu orang lain komen. Dah lapar, pergi cari ya. Dia kata aku cari tak jumpa dia sebut. Dia suka dengan komen orang macam tu. Padahal benda-benda demikian tak ada manfaat langsung. Tulis benda yang manfaat. Facebook ni pun Dr. Yusuf Qaradawi kata di antara satu cara dakwah dalam agama. Orang boleh murtad kerana Facebook. Orang boleh jadi soleh kerana Facebook. Maknanya Facebook ni macam pisau lah. Pisau. Pandai guna, digunakan, dihiris pada tempat yang baik. Ada yang tak pandai guna, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 3 kesalahan yang selalu berulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasa kita buat yang 3 kesalahan ni. Yang pertama, mensia-siakan waktu. Itu biasa. Memang terbuang begitu saja. Masa kita duduk relax, termenung atas buayan. Menung, tak ada benda pun. Dia buat, orang tanya buat apa? Tak ada benda, tak ada kerja. Habis masa kita. Sejam atas buayan merendui dia ni. Maknanya menghabiskan masa dia ni. Kadang-kadang habiskan masa dengan apa dia? Duduk depan TV. Tengok cerita. 3 jam depan TV. Menghabiskan masa kita. Mensia-siakan waktu. Kalau orang Arab malam musim panas, dia akan borak cakap dekat dengan subuh. Orang nak azan subuh tu nampak tak tutup lampu. Dah mula nak tidur tu. Dekat nak subuh tu, nak tidur tu, dia borak lepas air teh gelas. Dia borak tu sampai subuh. Lepas tu mula tak produktif. Lepas pada subuh tu dia tidur sampai pukul 11 baru bangun. Mula nak bergerak. Masa dia kan dah rosak tu. Masa kita dah sia-siakan dengan cara demikian. Kemudian kita sia-siakan waktu ni banyak pada diri kita. Kalau kita memandang, perhati betul-betul, tercek, memang rugi banyak benda dalam hidup kita. Yang kedua, membicarakan perkara yang tidak berguna. Bercakap benda yang tak ada manfaat. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kecantikan peribadi Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaat pada diri dia. Benda yang tak ada manfaat, tinggalkan. Yang tiga, memperhatikan masalah yang remeh-temeh. Dalam hidup kita ni banyak membazirnya. Misalnya suka mendengar perkataan orang yang suka menyebarkan berita yang menakutkan. Kemudian bergabung dengan orang yang suka melemahkan semangat. Suka kan kalau beli surat khabar tu, baca ruang gosip tu lebih seronok. Yang apa dia?
cerita-cerita mengenai orang tu orang ni, tu yang seronok tu. Cerita, suka tengok cerita hantu. Cerita hantu tu lah yang seronok tengok. Padahal menipu je. David Teo menipu je. Tapi dalam keadaan menipu tu pun, kita pun ikut jugalah, percayalah. Dengan apa dia? Hantu dalam botol kicap kan. Ya, nak sebutnya sampai peringat demikian. Percaya orang kita benar-benar demikian. Itu dah baru hantu dalam botol kicap baru. Tak botol bodu lagi. Kena keluar daripada botol bodu nanya kita. Dan peduli terhadap, sibuk terhadap orang yang suka ragu-ragu. Padahal sikap yang demikian hanyalah merupakan kecemasan yang terburu-buru. Kekhawatiran yang disegerakan dan termasuk faktor penghalang kebahagiaan dan ketenteraman seseorang. Kenapa jadi demikian? Kerana kitanya sibuk dengan urusan demikian. Akhirnya hilang kebahagiaan dan ketenteraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar pada bapa saudaranya Abbas dalam satu doa untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada Ibn Abbas, pada Abbas, bapa saudara dia, sebut Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku pohon kepada kamu ya Allah agar aku diberi keampunan dan ketenteraman dalam kehidupan aku. Jiwa yang lapang, afiah, afiat. Orang Melayu kita pun afiat juga. Bukan minyak afiat tu tak. Minyak panas afiat kan dia panggil. Afiah maksudnya kamu rasa lapang, tenang hidup kamu. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya dibaca dalam hidup kita. Allahumma inni as'alukal afwa, keamaafan kamu, keampunan kamu, wal afiyah. Doa ini sangat indah dan lengkap kerana mencakupi kebaikan dunia dan akhirat. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Dan Allah memberi pada mereka pahala dunia dan pahala akhirat. Fala yadhillu wa la yasqa. Mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka hasil daripada mereka mentaati dan menjaga diri mereka dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Kita berhenti setakat ni insya-Allah. Kita sambung pada pengajian yang akan datang nanti. Berhati-hatilah dan banyakkan tawakal pada Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan di kalangan hamba Allah yang bertawakal dan bergantung pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.